Assalamualaikum kepada Ustazah dan kawan-kawan. Saya Zainur Rahim bin Zainur dan rakan-rakan saya sebelah sini akan membentangkan CTU 552 yang membawa tajuk isu penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk. Okey, tanpa membuang masa, ikuti saya sertai kami dalam mengupas isu ini. Okey, mari kita tengok pengenalan. Okey, pengenalan isu penghayatan peradaban dalam masyarakat majmuk. Isu ini amat penting dan relevan untuk dikaji kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai jenis kaum dan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai latar belakang, kepercayaan dan adat masing-masing. Dan di mana masyarakat juga harus menghayati peradaban yang mementingkan nilai mulia dalam hidup. Dan untuk isu ini, kami kupas mengikut 3 objektif kajian. Pertama adalah cabaran menghayati peradaban dalam masyarakat majmuk. Kedua adalah kesan penghayatan peradaban dalam masyarakat majmuk diabaikan. Dan ketiga adalah kebaikan menghayati peradaban dalam masyarakat majmuk. Okey, mari kita teruskan ke slide seterusnya. Pengenalan peradaban. Kat sini ada 2 perkataan di mana adab dan peradaban. Mari kita tengok satu-satu ya kawan-kawan. Okey. Adab bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik. Adab ini dipamerkan apabila individu melakukan perbezaan aturan, kelakuan dan kebijaksanaan dalam memilih keputusan yang betul. Ada 2 adat yang saya sertakan di sini untuk menjadikan contoh. Contoh adat resam. Sesuatu adab yang diamalkan secara turun-temurun. So, contoh adat macam mana kita melayan tetamu, khususnya masyarakat Melayu. Yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat ini kawan-kawan adalah kumpulan adat dan peraturan apabila untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh yang saya boleh bagi adalah adat istiadat pertabalan aguk di Raja. Di mana Raja ada beberapa protokol, ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh pihak diraja sebelum melakukan majlis tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kepada peradaban. Berasal daripada perkataan Arab adabah, bermaksud tingkah laku atau tata susila yang terpuji yang diamalkan oleh sebuah masyarakat. Tetapi dia mempunyai nama lantin, sivitas. Nama lantin yang membawa maksud bandar atau pusat penempatan yang mempunyai kawasan perumahan, pusat pentadbiran dan sebagainya. Dan ini juga dalam bahasa Arab dipanggil hadradah. Nama bahasa Arab yang diberikan oleh Ibn Khaldun yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan berperilaku yang tinggi. Okey, slide seterusnya. Okey, saya akan teruskan lagi. Masih lagi bab pengenalan, tapi dalam seksyen kewujudan, tamadun dan peradaban. Okey. Pertama sekali, penempatan mula menjadi tetap. Apabila manusia sudah tak tinggal lagi secara nomad, dia mula tinggal secara tetap. Daripada situ kita boleh tengok pertambahan bilangan penduduk. Daripada pertambahan bilangan penduduk itu adalah kawasan penempatan. Dan dari kawasan penempatan ini jadi kampung. Bila jadi kampung, dia akan menjadi kepada sebuah sistem yang bandar yang kompleks. Daripada dah ada bandar ni, dah ada pertambahan banyak penduduk, masyarakat pula mula terbagi kepada kelas ekonomi sosial. Mengapa boleh jadi begini? Okey, kita teruskan. Okey, pertambahan penduduk menyebabkan kepelbagaian aktiviti sehari hidup. Sebagai contoh ke sini, perdagangan, perlombongan, penternakan dan sebagainya. Sistem pemerintahan pula dibentuk. Bila dah ramai orang, mesti akan ada seorang tu mesti mentadbir. Okey. Slide seterusnya. Okey. Sistem penulisan yang kompleks mula dibentuk. Kenapa? Kerana ia mampu merekod segala peristiwa dan juga ia mampu melicikkan sistem pentadbiran, membantu dalam aktiviti perdagangan, juga perundangan dan juga penemuan sains. Sebagai contoh kita boleh tengok bagaimana tamadun-tamadun dulu, tamadun-tamadun pada zaman logam, di mana tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia,
Kebanyakan tulisan-tulisan mereka dalam hieroglif. Itu adalah salah satu contoh antara tulisan-tulisan terawal di dunia, kawan-kawan sekalian. Okey, slide terakhir untuk kewujudan tamadun dan peradaban. Penempatan mula berkembang dan penduduk bertambah. Bila dah bertambah ni, peradaban mula terbentuk untuk manusia menyesuaikan diri dengan tamadun dan keadaan hidup. Okey. Slide seterusnya. Jadi sebelum kita terus kepada slide seterusnya, saya di sini ingin menekankan lagi bahawa tamadun dan peradaban ni, kawan-kawan, Ustazah, adalah amat penting dan sangat berkait rapat dalam kita sebagai manusia ni. Okey, mari kita saya tunjukkan contoh-contoh tamadun ya dan peradaban mereka. Okey, contoh-contoh peradaban dunia di sini saya ada tamadun Rom, ada tamadun Yunani, dan tamadun Islam dan tamadun kita. Ni tamadun-tamadun ini, kawan-kawan, kalau nak tahu, adalah tamadun-tamadun yang banyak membentuk kehidupan kita pada hari ini sebagai kita rakyat Malaysia. Okey, kita pergi ke tamadun Rom. Kat sini ada slide, ada beberapa poin saya ingin ulas. Rom merupakan empayar pertama dan berjaya menguasai lautan Mediterranean. Kedua adalah mempunyai peradaban yang maju pada zamannya, banyak melakukan kemajuan dalam sistem pentadbiran, penulisan, ketenteraan dan teknologi. Tamadun Rom telah menyumbang banyak kepada ketamadunan hari ini seperti sistem pentadbiran dan seni bina. Dan juga Rom ini adalah menjadi pencetus ketamadunan terhadap negara barat. Apa yang kita boleh pelajari daripada tamadun ini adalah, sebelum dia menjadi empire, dia ada askar. Askar ni kita panggil legio. Ia dalam bahasa Latin. Tapi dalam bahasa ini kita panggil legionary. Kalau kawan-kawan tengok sini, adalah askar dia kat sini tepi ni yang saya tunjukkan ilustrasi ni. Askar dia merupakan askar profesional pertama sepenuh masa dan juga paling berdisiplin pada zamannya. Dan disebabkan juga kerana disebabkan askar-askar ni berdisiplin, dia telah menjadi satu peradaban dalam masyarakat Arab untuk memandang disiplin itu suatu benda yang nilai yang murni, yang sangat tinggi. Akibatnya tengok tamadun diorang daripada tanah Britain tu sampai ke Syria, sampai ke Mesir, diorang tawan, kolonisasi di situ. Okey, seterusnya adalah tamadun Yunani. Kat sini ada Socrates, dan sini ada Hoplites, jenis unit askar pada ketiga itu. Tamadun terawal yang memperkenalkan falsafah dan mencorak hidup masyarakat Yunani. Kawan-kawan, saya rasa kawan-kawan sudah tahu bahawa masyarakat Yunani ni memang menitik beratkanlah dalam soal falsafah hidup ini. Dan kat sini saya ada patung Socrates yang saya tunjuk di sini, di mana dia adalah bapa kepada falsafah moden, dan kebanyakan falsafah Yunani masih lagi relevannya, kawan-kawan. Okey, ahli falsafah seperti Aristotle, Socrates dan Plato lahir ketika tamadun Yunani. Walaupun Aristotle ni dia lahir pada dia hidup selari dengan zaman Alexander the Great, dan Socrates dengan Plato adalah merupakan pelajar kepada Socrates. Kebanyakan hasil kerja Socrates, Plato ini tulis. Sebab Socrates bila mengajar, Socrates tak tulis. Socrates dan Plato hidup zaman 100 tahun sebelum Alexander the Great hidup. Di mana zaman itu adalah zaman era keemasan tamadun Yunani selepas mereka mematahkan cubaan Empire Achaemenid dari untuk menawan Greek. Okey, apa yang mereka buat? Mereka melahirkan konsep logik supaya manusia berfikiran rasional.
Konsep logik mereka ni kita sampai sekarang kita gunakan lah, even dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan kemajuan dalam sains, teknologi, matematik, seni dalam sistem politik masih relevan hingga hari ini. Sebagai contoh, bandar Athens, kawan-kawan kalau nak tahu, bandar-bandar yang hidup ketika zaman tamadun Yunani ni, mereka hidup berasingan. Mereka tak duduk dalam satu negara. Tamadun Yunani memang macam tu. Okey, apa yang kita harus saya tekankan di sini adalah kita ni sebagai tamadun moden, kita haruslah memikirkan logik. Tengoklah macam mana tamadun dia berfikiran logik. Banyak kemajuan sains, teknologi, semua mereka sumbangkan, relevan hingga hari ini. Okey, tamadun Islam, peradaban yang berteraskan unsur agama Islam, menghargai ilmu kerana tuntutan agama, menyelamatkan kebanyakan ilmu dan pengetahuan yang banyak semakin hilang di Eropah. Pada ketika itu, semasa tamadun Islam mempunyai zaman kemasan mereka, tamadun Eropah semuanya dalam keadaan zaman gelap. Contoh di sini adalah kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, Abbasiyah dan Khalifah Uthmaniyah. Kalau kat sini kawan-kawan tengok sini ada gambar Ibn Khaldun. Dalam konteks ini saya harus menekankan bahawa kita sebagai manusia haruslah mengikut tuntutan agama. Sebab agama ini sendiri sangatlah berkait rapat dengan peradaban kita ni. Sebagai contoh kat Malaysia ni, dan juga peradaban ni juga kita tahu adalah sangat berkait rapat dengan tamadun. Oleh itu kawan-kawan, jadi kepentingan agama ni dalam peradaban sangat signifikan. Okey, seterusnya tamadun Melayu. Kat sini kalau tengok ni ada gambar ilustrasi jong, di mana kapal, sejenis kapal yang kita gunakan suatu ketika dahulu untuk tujuan perdagangan antara benua. Dan sini kita tengok bukan M. Nasir tapi Hang Tuah. Tapi M. Nasir juga, betul. Okey, peradaban Melayu memungkinkan seseorang untuk mengamalkan tata susila yang tinggi. Betul lah. Mengamalkan sikap toleransi yang tinggi. Di sini saya harus menitik beratkan perkataan toleransi, di mana toleransi ini menyebabkan menariknya banyak pedagang daripada China, daripada India pada ketika itu. Sebagai contoh, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, di mana Melaka, Bandar Melaka itu sendiri mempunyai banyak etnisiti masyarakat daripada seluruh pelosok dunia untuk berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Daniel Benaruddin, akan meneruskan pembincangan kita dalam pembentangan pada hari ini, iaitu kebaikan penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia. Di negara kita, Malaysia ini umum mengetahui bahawa negara kita terdiri daripada beberapa kaum dan bahasa. Antara bahasa utama di negara kita ialah Melayu, Cina, India dan terdapat beberapa suku kaum yang lain yang telah ada sejak dahulu lagi. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan kunci paling utama dan memainkan peranan yang paling penting dalam mencapai status negara yang maju pada masa kini. Oleh yang demikian, terdapat beberapa buah negara lain telah menjadikan negara kita sebagai contoh dalam membangunkan perpaduan negara mereka. Negara kita Malaysia sangat terkenal dengan negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya atas faktor keharmonian yang telah ditunjukkan dan kemakmuran yang ada antara kaum-kaum di negara Malaysia ini. Tambahan pula, kepelbagaian budaya yang menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Meskipun begitu, keharmonian kepelbagaian kaum ini juga hendaklah diperkukuhkan dengan penghayatan peradaban terhadap diri mereka sendiri dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia. Antara penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia, antaranya dari segi terhadap negara dapat melahirkan negara Malaysia yang harmoni. Hal ini demikian kerana kewujudan pelbagai kaum, bahasa dan agama di negara Malaysia ini dapat memperkukuhkan hubungan antara satu kaum terhadap kaum yang lain, seperti contoh Melayu dan Cina, India, Cina atau kaum-kaum yang lain. Tambahan pula, dengan adanya penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia,
Hal ini dapat mengelakkan daripada tercetusnya kembali peristiwa yang kita tidak diingini seperti pergaduhan kaum pada 13 Mei 1969 di mana terjadinya rusuhan kaum dan telah mengakibatkan jumlah korban yang terlalu tinggi. Kesan daripada penghayatan ini juga, rakyat Malaysia kini tidak mengenal kaum dapat menikmati suasana yang sangat harmoni. Selain itu, penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk di Malaysia dari sudut pandangan kesantunan insan ialah penghayatan peradaban ini dapat menjadikan suasana kehidupan masyarakat aman dan selesa. Tambahan pula, penghayatan ini juga dapat melahirkan masyarakat yang bertimbang rasa antara satu sama lain. Masyarakat yang dapat bantu membantu sesama yang lain dan kehidupan bermasyarakat yang boleh menjalani kehidupan kelompok yang bercampur. Walau bagaimanapun, kesantunan insan dalam mengeruskan perbezaan dalam masyarakat pelbagai agama dan bahasa perlu dititik beratkan. Realiti harus difahami dan diterima oleh semua pihak. Pendekatan integrasi menjadi tunjang anjeda. Perpaduan negara membolehkan masyarakat berbilang bahasa dan agama hidup bersama-sama dalam suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bahasa-bahasa masing-masing. Akhir sekali, penghayatan peradaban dalam realiti masyarakat majmuk ialah masyarakat berbilang kaum dan agama dapat berinteraksi secara positif sesama mereka. Penghayatan peradaban yang dipupuk dalam setiap rakyat Malaysia, tidak kira bahasa, kaum dan agama, dapat mencipta suasana interaksi yang baik. Hal ini dapat dilihat sejak dari awal interaksi bahasa-bahasa di Malaysia yang berlaku sebelum merdeka, semasa merdeka dan selepas merdeka di negara kita mencapai kemerdekaan. Antara kesan positif tersebut ialah pertabahan bahasa dan kosakata Melayu dalam pelbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dalam konteks penggunaan perkataan yang digunakan dalam tutur kata seharian mereka, terutamanya dalam bahasa ibunda negara kita iaitu bahasa Melayu. Selain itu, interaksi positif ini juga dapat memberikan kesan yang baik seperti hasil interaksi berbeza kaum telah melahirkan budaya campuran yang diamalkan oleh satu komuniti di Malaysia seperti bangsa Babal Nyonya atau Cina Peranakan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berperadaban dan beretika adalah bukan satu perkara yang mudah. Tambahan pula warga Malaysia yang mempunyai pelbagai warna dan corak yang berbeza dan sentiasa mengalami naik turun dari segi hubungan dan jalinan perpaduan. Terdapat 3 cabaran yang akan kami perincikan dalam hal ini, iaitu cabaran isu perkauman yang sering menjadi perbincangan antara ahli politik, masyarakat yang tidak dapat menerima perbezaan peradaban dan wujudnya pencampuran budaya dan adab etika dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Saya Nur Akilah akan mengupaskan tentang cabaran yang pertama, iaitu isu perkauman yang sering menjadi perbincangan antara ahli politik. Cabaran politik sangat berkaitan dengan isu penghayatan peradaban masyarakat majmuk. Terdapat beberapa isu dalam amalan demokrasi Malaysia, terutamanya isu yang berkaitan dengan pilihan raya, kebebasan bersuara dan manipulasi kuasa melalui kronisme dan nepotisme. Justeru, ahli politik memainkan peranan yang amat besar, terutamanya apabila mereka mengeluarkan kenyataan kerana mereka mempunyai pengaruh yang luas dan pengikut yang setia. Perkara ini menjadi ancaman kepada peningkatan peradaban masyarakat majmuk apabila terdapat segelintir ahli politik yang bersikap emosional dan tidak bertanggungjawab melibatkan sentimen agama dan perkauman untuk meraih penyokong daripada sesuatu kaum. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muda Hassan ada berkata isu perkauman ini bermula dari situ, iaitu ahli politik. Dari mereka sepatutnya tahu bagaimana cara untuk mewujudkan perpaduan, bukan hanya untuk meraih sokongan semata-mata, dan beliau menyifatkan tindakan mereka itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Perbuatan ini adalah tidak wajar kerana mampu meregangkan kesepaduan dan keharmonian penduduk Malaysia. Justru turut menjejaskan penghayatan dan peradaban masyarakat. Pemimpin sewajarnya menjadi contoh yang terbaik kepada rakyatnya, bukan sebaliknya.
Masyarakat Malaysia pada masa sekarang ialah masyarakat yang celik politik dan ini adalah satu perkara yang amat baik. Namun, dengan adanya sosial media yang mudah diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana, dikhawatiri masyarakat umum menggunakan kemudahan platform ini dengan cara yang salah. Dengan maklumat di internet yang tiada sempadan, masyarakat bebas menyerap masuk dan menyebar berbagai jenis informasi tidak kira hak atau batil. Dari sini lahirlah masyarakat yang menjadi ekstremis politik atau kefanatikan politik. Dalam erti kata lain, mereka ini terlalu taksub dengan politik yang boleh dikatakan terlebih politik dari ahli politik. Disebabkan sosial media ini anonymous, netizen lebih selesa dan berani menyuarakan pendapat mereka walaupun isu tersebut mempunyai unsur sensitif seperti perselisihan faham antara kaum tanpa mengira kesan buruk yang akan berlaku. Jika perkara ini tidak dicegah dari awal, hal ini membuka ruang kepada proses radikalisasi yang pada awalnya hanya berlaku dalam kumpulan beragama tetapi kini boleh merebak dalam konteks politik. Masyarakat umum sepatutnya perlu bertindak rasional dan bertingkat kepada kaum demi kesejahteraan Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan kaya dengan peradaban. Bukanlah satu hal yang mudah untuk membentuk sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu antara satu sama lain yang berbeza budaya dan gaya hidup. Negara Malaysia masih teguh membangun dengan rakyat yang bersatu hati dan berganding bahu. Namun, kepelbagaian peradaban ini tidak dapat diterima oleh segelintir rakyat oleh kerana kebimbangan mereka akan pertembungan terlalu banyak peradaban yang akan mencetuskan kekeliruan masyarakat tertentu. Setiap agama dan bangsa mempunyai adab dan cara mereka yang tersendiri seperti adab dalam majlis rasmi seperti perkahwinan dan pertabalan yang telah diamalkan berdekad yang lalu. Kemasukan unsur-unsur luar yang terjadi sejak zaman Tanah Melayu telah mengakibatkan adat resam bercampur bau akibat daripada proses pinjam-meminjam yang tersulam dalam masyarakat. Pertembungan peradaban makin mudah untuk terjadi dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Dengan mudah, unsur dari luar negara akan masuk dan menjadi ikutan oleh masyarakat, terutamanya anak muda yang sentiasa mempunyai rasa ingin tahu dan mencuba pengalaman yang baru. Isu ini menjadi perhatian kerana ramai golongan remaja yang lebih tertarik akan peradaban dari luar negara yang dianggap sebagai trend terkini. Tetapi sebenarnya perbuatan mereka itu hanyalah membuktikan tentang pencemaran etika dan adab yang semakin berleluasa. Kebimbangan mengenai pertembungan budaya dan peradaban ini semakin kuat apabila kurangnya penghayatan dan kefahaman anak remaja kini mengenai agama dan adab yang telah dijaga selama ini. Tanpa kefahaman agama, kini adanya remaja Islam yang menggelar diri mereka sebagai penjuang untuk golongan LGBT, sedangkan hal ini sudah diharamkan dalam ajaran agama. Selain itu, sikap terlalu mengagung-agungkan negara barat kerana kemodenan dan kemajuannya turut menghakis kepada peradaban yang asli. Tulisan Jawi yang merupakan tulisan utama bagi Tanah Melayu sejak beratus tahun yang lalu kini hanya digunakan dalam hal ehwal keagamaan dan kebudayaan. Tulisan Jawi yang dulu menjadi kebanggaan dan identiti Tanah Melayu kini semakin pudar kerana pengaruh peradaban luar. Ramai anak muda yang kini tidak mengenal tulisan Jawi, apatah lagi membacanya. Sikap dan gaya hidup tanpa nilai murni semakin menjadi kebiasaan akibat daripada kemasukan peradaban yang mudah. Sikap lemah lembut dan berbudi bahasa yang dulu menjadi amalan terutamanya bagi orang Melayu kini semakin dilupakan. Sikap hormat menghormati semakin dilupakan apabila kata kecaman selalu diberikan kepada orang lain dengan mudah walaupun mereka saling tidak mengenal antara satu sama lain. Hal ini semakin serius di media sosial kerana pengguna media sosial dapat menyembunyikan identiti mereka. Perkara ini menjadikan mereka tidak teragak-agak untuk mengutuk serta mengecam orang di media sosial.
Cabaran yang seterusnya ialah kewujudan percampuran budaya dan peradaban dalam kalangan masyarakat Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum utama di Malaysia, Melayu, Cina dan India. Malaysia bukan sahaja terkenal dengan rakyat yang berbilang kaum, malah terkenal dengan keunikan budaya, adat resam, kepercayaan, bahasa dan gaya hidup. Keunikan ini menarik perhatian pelancong luar dan dalam untuk merasai sendiri keunikan hidup rakyat di Malaysia. Oleh sebabkan itu, ekonomi negara Malaysia membangun dengan pesat dan menjadikan Malaysia sebagai negara maju di mata dunia. Dalam usaha membentuk masyarakat yang menjaga peradaban dan etika, terdapat cabaran yang perlu dilalui untuk mengekalkan penghayatan peradaban dan etika dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Apabila berlakunya kewujudan percampuran budaya antara kaum, terdapat kebaikan dan komplikasi yang dapat disimpulkan di sini. Pertama sekali, budaya membawa maksud perkara-perkara berkaitan dengan budi dan akal. Istilah budi membawa maksud asli, pertama, sejati dan dipandang sempurna, manakala daya dimaksud sebagai akal, jalan fikiran dan ciptaan. Terdapat pendapat lain mengatakan bahawa budaya meliputi adat istiadat, seni, hukum, moral dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang dalam sebuah masyarakat. Oleh itu, budaya dilihat sebagai kehidupan manusia yang kompleks. Budaya adalah keperluan masyarakat untuk mengatur hidupnya dari aspek pemikiran dan tingkah lakunya. Percampuran budaya terbahagi kepada 2 proses, iaitu akulturasi dan asimilasi. Proses asimilasi adalah satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang lain. Manakala akulturasi merupakan adaptasi budaya asing terus ke dalam kebudayaannya sendiri kerana masyarakat menerima perubahan budaya secara keseluruhan, terutamanya apabila ia tidak bercanggah dari segi adat dan agama. Secara umumnya, amalan budaya dalam masyarakat boleh berubah seiring dengan peredaran masa yang membuka peluang kepada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar ruang budaya masyarakat. Percampuran budaya luar boleh membawa kecenderungan masyarakat memperhatikan budaya luar. Kecenderungan ini boleh berlaku apabila terdapat galakan sekeliling dalam mempelajari sesuatu yang baharu. Pendedahan budaya luar yang tidak terkawal boleh menyebabkan hedonisme. Hedonisme memberi maksud sesuatu bola pemikiran yang menjelaskan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara yang terbaik dan amat disukai dalam menjalani kehidupan. Hedonisme turut dikaitkan dengan pengaruh penerimaan budaya-budaya dari luar, contohnya Barat. Pengikut budaya-budaya baharu ini akan meniru simbol-simbol kebudayaan luar seperti muzik, makanan, fashion, produk kecantikan dan bahasa seharian. Sebagai contoh dari segi pakaian, pakaian budaya luar adalah tidak sopan dan tidak bersesuaian dengan imej masyarakat Islam di Malaysia. Media massa, rancangan televisyen, media sosial menjadi faktor kecenderungan ini berlaku. Percampuran budaya luar tersebut sedikit sebanyak telah memberi impak negatif dari segi sosial masyarakat di Malaysia, di mana ia telah menyebabkan kebanyakan masyarakat kurang penghayatan etika dan peradaban serta keruntuhan nilai akhlak. Sebagai individu yang menjaga adab dan etika, kita mestilah bijak menguruskan perubahan budaya ini dengan mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan yang demikian, budaya masyarakat majmuk di Malaysia adalah tidak jumud dan sedia menerima perubahan baharu sebagai memperkayakan nilai budaya. Perubahan ini tidak dapat dielak kerana kemasukan pengaruh asing memang tidak dapat disekat, tetapi penyesuaian budaya yang dilakukan oleh ahli masyarakat adalah penting sebagai satu cara melestarikan budaya peradaban yang bersesuaian dengan peredaran masa dan teknologi. Penghayatan peradaban dan etika sangat penting dalam hidup masyarakat untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Tidak kiralah negara luar, khususnya di negara sendiri, tambahan negara Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Kepelbagaian dan perbezaan ini semestinya akan timbul isu-isu yang berbangkit dan tidak mudah untuk memuaskan semua pihak. Saya akan menjelaskan kesan yang pertama. Politik memainkan peranan yang besar dalam hal ini. Jadi dengan penghayatan isu etika dan peradaban yang mendalam, masyarakat sedikit sebanyak dapat menghadapi masalah-masalah yang timbul dengan cara yang berhemah. Namun, keharmonian dan perpaduan pelbagai kaum akan terancam jika masyarakat mengambil remeh bab etika dan peradaban.
Sekarang, hubungan etnik kita berada di tahap berbahaya dan ia bertambah buruk lagi apabila polarisasi kaum kekal menjadi isu yang sering dimainkan di media sosial, selain tindakan segelintir ahli politik yang tidak bertanggungjawab untuk memecah belahkan kita dengan memainkan sentimen agama serta perkauman. Kata Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Perbuatan ahli politik yang melibatkan soal sentimen kaum dan agama akan menyebabkan perselisihan faham antara kaum, malah perasaan syak wasangka, prejudis dan stereotip semakin mendebat. Kesannya, masa depan negara juga akan musnah. Sikap beberapa ahli politik yang tidak rasional akan melahirkan pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan sanggup menggadaikan keharmonian negara untuk kepuasan diri sendiri. Pergolakan dan perebutan kuasa di antara pemimpin-pemimpin tidak mustahil akan berlaku dan seterusnya akan menyebabkan pengabaian dalam ke arah membentuk negara yang harmonis. Perpecahan kaum akan berlaku yang seterusnya akan membawa kepada rusuhan, demonstrasi, bantahan, tunjuk perasaan dan lain-lain lagi. Perkara ini akan menunjukkan kelemahan dan ketidakstabilan politik Malaysia kepada negara luar yang lain. Hal ini turut mengundang negara luar untuk mengeksploitasi isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Jelaslah di sini bahawa penghayatan peradaban dan etika adalah amat penting dalam hidup setiap individu dalam mengekalkan keamanan sesebuah negara dari segi politik. Kefahaman dan penghayatan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat amatlah penting bagi mengelak berlakunya perpecahan masyarakat di negara kita. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai jenis bangsa dan agama, kita tidak akan lari daripada menghadapi masalah, terutamanya dari segi perbezaan peradaban dan gaya hidup masing-masing. Sikap sesetengah individu yang tidak dapat menerima perbezaan peradaban seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mewujudkan jurang antara satu sama lain. Malah, masalah ini boleh diselesaikan dengan adanya perbincangan dan mencari jalan penyelesaian. Kerisauan yang timbul kerana pertembungan peradaban dari pelbagai bangsa yang membawa kepada terhakisnya peradaban yang asli dan juga pengaruh peradaban luar yang akan dibawa dalam kehidupan sosial masyarakat setempat dapat memudarkan semangat kerjasama antara masyarakat. Keharmonian negara Malaysia yang sedang dikecapi ini tidak akan terjadi sekiranya semangat kerjasama tidak disemaikan dalam jiwa masyarakat untuk terus menaikkan nama Malaysia. Daripada semangat kerjasama inilah akan lahir rasa hormat, menghormati tanpa mengira kaum dan agama mereka. Menghormati etika dan gaya hidup bangsa dan juga agama yang berbeza tidak membawa kepada kemudaratan kepada mana-mana pihak. Malah, ianya akan membawa kepada gaya hidup yang bebas daripada pergaduhan dan juga salah faham. Menuntut ilmu dalam kehidupan itu amat penting dalam kehidupan tanpa mengira jenis ilmu yang dipelajari. Ilmu agama dapat menjadikan kepercayaan kita lebih teguh dan tidak mudah tergugat dengan anasi-anasi yang kurang baik. Tanpa semangat kenegaraan, maka akan berlakunya perselisihan pendapat yang hanya akan mencemarkan nama baik negara dan memalukan negara Malaysia. Lebih teruk apabila isu sensitif dibangkitkan dan ditujukan kepada pihak tertentu, seperti isu yang melibatkan perkauman dan keagamaan. Sikap ini harus dibuang dan tidak diamalkan agar tidak berlakunya percemaran di dalam negara kita. Perpecahan antara kaum dan pergaduhan hanya akan menjatuhkan nama baik negara yang telah dibina sejak bertahun yang lalu. Apabila jurang antara rakyat Malaysia semakin teruk, ia membuka peluang bagi pihak luar untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran negara kita yang seterusnya akan mengulang kembali sejarah negara kita yang pernah dijajah oleh kuasa asing. Hal ini bukan perkara yang baik kerana pihak luar hanya ingin mengauk keuntungan ekonomi tanpa minat untuk menjadikan negara kita lebih maju. Oleh itu, kita mestilah sentiasa menjaga antara satu sama lain dan menyemaikan kasih sayang pada negara kita melalui sikap yang baik seperti tolong-menolong antara satu sama lain untuk menjaga keharmonian dan keselamatan negara kita buat masa depan yang lebih berharga.
Kesan yang seterusnya ialah penjejasan imej kaum. Imej merupakan maruah, persepsi, nilai dan reputasi sesuatu sama ada individu, masyarakat atau negara berdasarkan pandangan pertama. Imej dapat membentuk kekayaan nilai diri, reputasi dan kejayaan atau kegagalan, kelunturan nilai dan keaiban. Jadi, imej boleh membentuk kepercayaan orang lain terhadap kita sekaligus memberi kita keyakinan diri dan kekuatan dalaman. Berdasarkan cabaran yang ketiga, kegagalan dalam mengawal perubahan budaya pada zaman kini dikhawatiri memberi kesan terhadap imej kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Percampuran budaya barat kini merupakan malapetaka bagi masyarakat di Malaysia, terutama kaum Melayu. Kini, banyak perubahan peradaban yang dapat dilihat pada remaja masa kini. Saban hari, perubahan dari segi akhlak, etika, moral dapat dilihat menjadi kebiasaan ataupun trend pada masyarakat. Antara budaya barat yang sering menjadi ikutan anak muda kini ialah budaya pemakaian yang tidak mencerminkan imej yang baik, corak pemakaian yang menjolok mata dan menarik perhatian orang lain, tidak menunjukkan kesopanan dan identiti masyarakat di Malaysia. Baik lelaki maupun perempuan, budaya pemakaian yang tidak sopan ini adalah tidak wajar kerana ia boleh menjejaskan imej masyarakat yang terkenal dengan nilai kesopanan. Oleh yang demikian, masyarakat haruslah membendung anak-anak muda atau belia dari melakukan perkara-perkara yang tidak mencerminkan imej peradaban yang bersesuaian dengan masyarakat di Malaysia. Menurut Imam Al-Ghazali, jika mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah keadaan anak muda hari ini. Ini jelas menunjukkan bahawa golongan muda memainkan peranan yang sangat penting dalam kemajuan dan kemakmuran negara. Pelbagai pihak perlu mengambil langkah dari sekarang bagi membendung budaya negatif ini daripada terus menular dan menjadi ikutan generasi akan datang. Itu saja daripada kami. Okey, untuk rumusan pengkajian mengenai isu penghayatan peradaban dalam masyarakat majmuk merupakan isu yang penting untuk dibuat kajian. Ini kerana masa depan negara dalam perpaduan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya boleh dilihat dengan kajian ini. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih menjadi pendengar yang setia untuk perbincangan kami. Jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.